Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan semua bermula malam ni dan seterusnya jika dipanjangkan umur Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membicarakan di sini setiap hari Sabtu yang kedua menggunakan kitab Anak Kunci Syurga. Jadi tuan-tuan semua, tuan-tuan ada kitab, rasa ada yang edisi Jawi, yang Rumi punya. Saya pakai yang Jawi, macam ni. Tak apalah, nak pakai Jawi ke Rumi ke boleh berlaku. Jadi tuan-tuan semua, sebelum kita mula baca malam ni, ini adalah sesi yang pertama lah, siri yang pertama. Kira kuliah-kuliah sebelum ni tak ada kitab kita baca. Jadi tuan-tuan semua, kita tengoklah kitab kita ni dulu, mukaddimah, tapi mula-mula sekali, kulit dia. Jadi tajuk dia tulisnya Anak Kunci Syurga, menghimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuwaidimu Talabatil Ilmi Syarif Fil Haramil Makki. Cetakan tak payah baca lah, cetakan ni ada kat kitab saya ni, tuan-tuan, kitab cetakan berapa tak tahu. Jadi tuan-tuan semua, tajuk kitab ini Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga ini, kitab ini dihimpun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Indonesia itu maknanya orang Indonesia. Al-Mandili iaitu orang Mandiling. Orang Mandiling, tuan-tuan semua, dia ni orang Mandiling, tapi dia belajar di Kedah lama. Kemudian dia naik ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian tuan-tuan semua wafat di Makkah Al-Mukarramah. Dan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ini salah seorang daripada Tok Guru pada Tok Guru saya dulu. Tok Guru saya dulu, salah seorangnya ialah nama dia Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Rahman Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Jadi Syekh ni, Syekh Abdul Qadir ni Tok Guru dia lah. Jadi Tok Guru saya dulu sempat belajar dengan dia di Makkah Al-Mukarramah. Dan dia ni tuan-tuan semua, Syekh Abdul Qadir ni wafat dan meninggal di sana. Orang Mandilin, orang Indonesia. Kemudian belajar di Kedah, kemudian naik ke Mekah. Dan tuan-tuan semua, salah seorang anak dia dah meninggal dah, Syekh Muhammad. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah Al-Mukarramah, tuan-tuan akan jumpa dia mengajar di sana. Tapi tidak ada dah sekarang, dah meninggal, Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi itulah ceritanya tuan-tuan semua. Ini kitab Anak Kunci Syurga. Jadi kita tengok dalam mukaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang ketunggalan ia pada zat dan sifat dan perbuatan. Jadi pertama-tama sekali kitab ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seterusnya diiringi dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tunggal, yang ia esa pada zat, mana zat Allah Ta'ala ni satu, dan sifat Allah Ta'ala ni satu,
Bukan kata satu sahaja sifat Allah Ta'ala. Maksud sifat Allah Ta'ala ni tunggal ialah setiap daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hanya ada satu sahaja. Contoh, Allah Ta'ala ada kudrat. Kudrat Allah Ta'ala itu satu sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada hayat. Hayat Allah Ta'ala itu satu sahaja. Tidak kata 2 kudrat, 3 kudrat, 4 kudrat, dah. Kenapa macam tu tuan-tuan semua? Kerana Allah Ta'ala itu ada berbagai-bagai sifat dia. Satu sifat dia tu banyak, maka Allah Ta'ala itu lemah, perlu kepada 2 dan 3. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan semua, apabila kita kata sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tunggal, maknanya tidak ada sifat Allah Ta'ala itu sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu maksud sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tunggal, tidak ada sama. Walaupun pada namanya sama. Kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar. Kita melihat, Allah Ta'ala melihat juga. Kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Kan, kita berkata-kata dan Allah Ta'ala pun berkata-kata. Walaupun namanya sama, tetapi hakikat sifat Allah Ta'ala itu tidak sama. Kita melihat menggunakan biji mata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat tidak menggunakan anggota. Kita melihat menggunakan delia telinga. Kita mendengar menggunakan delia telinga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia dengar bukan guna telinga. Kita berkata-kata mesti guna lidah. Allah Ta'ala tidak guna lidah. Itu satu bentuk tak sama. Daya lain-lain lagi lah tak sama. Tuan-tuan semua, walaupun nama tu sama, tetapi hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita tidak sama. Maka kerana itu antara akidah yang perlu kita fahami, mukhalafatu lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk yang baru ini. Kalaulah kita percaya dan yakin bahawasanya ada satu bentuk, satu segi saja Allah Ta'ala itu sama dengan kita, tuan-tuan semua, rosak akidah kita. Contohnya tuan-tuan semua, kita ni ada tempat duduk atas lantai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sama, Allah Ta'ala tak bertempat. Itu akidah yang perlu kita yakini dan percaya. Kalau kita yakin Allah Ta'ala itu ada tempat, sama ada di langit atau di bumi, di kiri atau di kanan, di atas atau di bawah, sama ada di atas arash atau di bawah arash, di tepi arash, di kanan arash atau sebagainya, maka tuan-tuan semua, akidah ini akan membahayakan diri kita. Kerana kita bawa kepada penyamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita samakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahaya. Dan juga tunggal pada perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunggal. Apa maksud tuan-tuan semua tunggal Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tunggal? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia seorang je buat dalam alam ini. Tak ada benda pun yang berlaku dalam alam ini orang lain buat. Tuan-tuan semua, kita kaya, kita miskin, kita mulia, kita hina, kita tinggi, kita rendah, kita cantik, kita bodoh, comel ataupun tak comel, semua dia dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun asbab, sebab itu tidak ada apa-apa bekas. Asbab dia panggil. Asbab itu sebablah yang menjadikan suatu perkara itu. Sebagai contoh, api itu membakar. Api itu sebab bagi terbakar sesuatu. Tetapi tuan-tuan semua, bukan api yang membakar, dia sebab sahaja. Kadang-kadang boleh Allah Ta'ala buat api itu tidak membakar. Maka Allah Ta'ala dah bagi kepada kita satu bukti. Nabi Ibrahim AS dibakar dalam api, tetapi api itu tidak membakar. Pisau itu memutuskan dan memotong, itu sebab. Tetapi boleh saja Allah Ta'ala buat pisau itu tak terputus dan tak terpotong. Kerana itu bila Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail AS, maka bila disembelih, pisau itu tak boleh potong. Walaupun pisau setajam-tajam pisau, tetapi pisau itu tidak lut, tak boleh memotong.
Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawa yang memberi kesan pada potong itu ialah Allah Ta'ala, bukannya pisau. Anak tuan-tuan semua, berkahwin dapat anak, suami dan isteri berkahwin dapat anak, tetapi bukan itu mesti, itu sebab saja. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawasanya bukan semestinya berkahwin itu mendapat anak. Allah Ta'ala yang bagi anak. Maka Allah Ta'ala jadikan Maryam melahirkan anak tanpa berkahwin. Pasal apa tuan-tuan semua? Sebagai bukti kepada kita bahawasanya semua perkara yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sahajalah yang buat. Allah Ta'ala sahajalah yang menciptakan segala perkara. Jadi ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik dan buruk. Kita hanya ada usaha dan ikhtiar, tetapi usaha dan ikhtiar kita itu tidak memberi bekas. Payah nak faham tu? Tuan-tuan faham ke? Faham? Alhamdulillah. Saya tak faham. Tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat perkara, semua perkara, tapi kita ada usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Macam mana tu? Tuan-tuan semua, bagi misal, bagi nak mudah faham, tuan-tuan misal, kita di hospital sakit. Bila kita sakit, tuan-tuan semua, kita terbaring ke atas katil itu, pejam mata. Dalam keadaan pejam mata tu, kawan baik kita datang, pegang bahu kita, tepuk kita. Man, oh man, man, oh man, dia panggil kita. Kita dengar panggilan dia. Kita kenal yang bercakap itu kawan baik kita. Orang yang selalu kita bersembang, duduk kedai mamak selalu, minum kopi selalu, borak selalu. Suara dia pun kita dah kenal. Bukan kata suara, dehem dia pun, kita kenal. Jadi bila dia panggil, kita tahu dan kita nak buka mata. Usaha kita ingin membuka mata, itu dipanggil usaha. Usaha dan ikhtiar nak buka mata. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan mata kita terbuka, maka kita tak boleh nak buka mata. Maka usaha ikhtiar kita itu tidak memberi apa-apa bekas. Walaupun kita berusaha dan berikhtiar untuk buka mata, tetapi tidak dengan izin dan kehendak Allah, maka tak boleh nak buka mata. Dan kiaslah dengan perkara-perkara yang lain, tuan-tuan semua, macam itulah. Kita berusaha dan memilih. Ikhtiar tu pilih, nak buat itu, nak buat ini. Ikhtiar bahasa Arab, Melayu dia pilih. Tetapi tuan-tuan semua, pilihan kita itu tidak memberi apa-apa bekas. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada qadariyah, di sana ada jabariyah. Itu insya-Allah kita akan bahaskan kemudian akan datang. Dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan dan mensejahterakan ia akan hamba-Nya dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya yang pilihan, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya, dan yang mengikut mereka itu dengan kebajikan hingga hari yang kemudian. Ini terjemah selawat kepada Nabi SAW. Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil. Kitab ni kecil, tuan-tuan semua. Lebih kurang berapa muka surat kalau Jawi? Dalam lebih kurang 110, 105, 103 gitulah. Lebih kurang. Kecil lah. Tapi tuan-tuan semua, kecil-kecil pun kalau mengaji sebulan sekali gini, 40 tahun habis lah. Lebih kurang lah. Dah sebulan sekali mengaji kan. Jadi tuan-tuan semua, ini satu kitab yang kecil. Kitab ni kecil sangat tuan-tuan semua. Dia karangnya yang mengandung ia akan barang yang fardu ain atas tiap-tiap mukallaf daripada aqaidul iman. Dalam ni akan diceritakan nanti akidah. Tuan-tuan kena belajar akidah. Pasal kalau kita tak belajar akidah, tuan-tuan semua, kadang-kadang kita tak sedar akidah kita tu dah rosak. Na'udzubillah min zalik, tanpa disedari. Kita tak sedar perkara yang kita percaya itu sebenarnya akidah yang salah, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan semua, ramai orang duk percaya, duk baca ayat Quran. Contohnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
sesungguhnya Allah tidak akan mengubah dengan apa yang ada pada satu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka ramai yang menafsirkan bahawasanya kita kena berubah, barulah Allah Ta'ala akan ubah kita. Tuan-tuan semua, kita kena berubah, kena ubah diri kita, barulah Allah Ta'ala akan ubah. Tuan-tuan semua, kadang-kadang pemahaman yang seperti itu boleh merosakkan akidah. Seolah-olah apabila kita berubah, Allah Ta'ala akan ubah kita. Maka Allah Ta'ala, apa benda perubahan pada diri kita itu ada kesan pada tindak tanduk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada perbuatan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala nak buat suatu perkara, kena kita buat dulu. Betul ke macam tu tuan-tuan semua? Itu tak betul. Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak buat sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Tak perlu kepada kita ubah ke, kita tak ubah ke, tak. Habis itu apa yang jadi macam tu? Sebenarnya ayat itu maksudnya Allah Ta'ala, mengikut tafsir Jalalain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang ada kepada kamu kepada bala, sehinggalah kamu mengubah apa yang kamu lakukan daripada taat kepada maksiat. Itu maksudnya. Allah Ta'ala, kamu dulu, kampung kamu ni, kata Allah Ta'ala, kampung ini kampung nikmat, kampung yang penuh dengan subur, dengan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala tak tukarkan kampung kamu ini menjadi kampung yang bala, kampung yang sengsara, kampung yang penuh dengan ujian dan sebagainya, sehinggalah kamu tukar apa yang ada pada diri kamu itu daripada dulunya taat kepada maksiat. Itu maksud. Tentu bukan kata ubah tu kita ubah diri kita, Allah Ta'ala ubah, tak. Pasal Allah Ta'ala dia boleh je nak bagi orang yang tak berubah, nak bagi rezeki dan sebagainya. Itu kena pegang betul-betul akidah tu. Allah Ta'ala buat tanpa ada apa-apa illah, tanpa ada apa-apa sebab, tanpa apa-apa pun dia boleh buat, tak perlu kepada kita. Itu. Jadi pasal itu akidah ni kita nak kena faham betul-betul. Kadang-kadang kalau kita tak faham, mungkin akidah kita itu telah rosak, na'udzubillah min zalik, tapi kita tak sedar. Kemudian dia kata lagi, dan daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang. Jadi cerita juga dalam ni perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Sembahyang ni perkara penting. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang mula-mula sekali yang akan dihisap pada hari kiamat ialah sembahyang. Sekiranya baik sembahyang, maknanya baiklah semua amalan lain. Sekiranya buruk sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka amalan lain pun Allah Ta'ala tak terima. Maka tuan-tuan semua, kunci amalan kita itu duduknya di sembahyang. Pasal itu apabila anak lahir saja ke dunia ini, tuan-tuan semua, perkara pertama sekali kita ajar pada dia ialah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pada anak. Kenapa kita azankan kepada anak kita? Supaya tuan-tuan semua, kalimah pertama yang dia dengar adalah kalimah yang berkaitan dengan sembahyang. Azan tu panggil apa? Panggil sembahyang. Supaya dia faham, bila kau besar nanti, kau dengar lafaz ini lafaz azan ni, kau kena datang sembahyang. Itu hikmahnya disuruh kita ini diazankan kepada anak kita yang baru lahir. Anak kita baru lahir, kita azankan dia. Dan di telinga yang kiri kita qamatkan dia. Sama ada anak laki-laki atau anak perempuan, tak kisah. Siapa nak azan tu? Siapa tuan-tuan semua? Ayo. Boleh berlaku siapa azan pun tuan-tuan semua. Tetapi yang paling penting sekali, orang tu orang yang soleh. Eloknya orang yang soleh. Cuma kita ni orang Melayu, ayah lah. Pasal siapa nak tunggu bini kita bersalin kat hospital tu? Takkan nak panggil orang soleh lagi tunggu bini kita bersalin tu? Ustaz, tunggu bini saya bersalin. Pasal apa nak suruh azan? Keluar tu suruh azan. Ustaz pun langgur kat situ 4 jam.
tak salin-salin. Jadi biasanya yang azan tu ialah bapa, tak apa. Mak pun boleh azan, orang perempuan pun boleh azan. Pasal dia azan yang tak boleh orang perempuan azan ni ialah azan pagi semayang. Adapun azan yang lain tu tak apa. Contohnya kalau azan budak baru lahir tu, perempuan pun boleh azan. Kalau orang masuk hantu, sunat azan. Histeria kan, antara doa yang kita boleh gunakan ialah azan. Jadi kalau histeria tu tak ada orang lelaki-lelaki, orang perempuan boleh ke azan? Boleh, tak ada masalah. Jangan duk tunggu panggil Tok Imam pula, Tok Imam pula, Tok Bilal. Telefon Tok Bilal surau, datang sekejap, budak masuk hantu azan. Azan lah, orang perempuan pun boleh azan. Semua azan untuk semayang tak boleh lah. Kalau boleh azan untuk semayang, tuan-tuan semua, oh tuan-tuan semua, perempuan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar kat rumah, oh sedap lah. Oh penuh surau tuan-tuan semua. Hak tua-tua pun merangkak datang ke surau. Siapa merangkak ni Pak Ji? Dengar suara macam Siti Nurhaliza, kata dia. Kan? Jadi tuan-tuan semua, kalaulah orang perempuan azan, tak ada ramai ni ramai datang lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, perkara yang bersangkut dengan sembahyang, kena belajar. Pasal sembahyang ni kita kena belajar, tak boleh kita tiru-tiru saja. Dan lain daripada sembahyang, iaitu perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Fardu ain ni wajib kita belajar tuan-tuan semua. Siapa tak belajar fardu ain, dia dikira sebagai berdosa. Kerana fardu ain ni wajib belajar. Siapa yang tak belajar, kira berdosa. Dan kalau dia berkekalan tak belajar tuan-tuan semua, lama-lama dia boleh jadi fasik. Itu kena ingat. Orang yang buat dosa, dia buat berkekalan buat, dia jadi fasik. Kalau dosa besar tu dia jadi fasik. Fasik ni apa benda tuan-tuan semua? Fasik ni tuan-tuan semua, dia tak boleh jadi wali nikah kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang asal, orang fasik tak boleh jadi wali nikah. Maknanya kalau dia ada anak perempuan, dia ni tak pernah belajar, tak pernah datang belajar ilmu fardu ain, tuan-tuan semua, maka dia telah berdosa. Orang yang berdosa, berkekalan dalam dosa, buat benda yang haram, lama-lama dia jadi fasik. Bila fasik tuan-tuan semua, dia tak boleh jadi wali nikah dalam fatwa Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau dia nak menikah, Tok Imam tanya, sepatutnya tanya wali tu, bukan tanya pengantin. Tanya wali, rukun sembahyang berapa? Aku pula nak kahwin, kata dia. Ni pengantin kan kata tu. Tak, tanya wali. Kalau wali tak tahu rukun sembahyang, maknanya dia tak reti fardu ain. Dia tak boleh jadi wali ni, jadi orang lain wali. Tapi kita ni tanya pengantin. Tapi bolehlah tanya pengantin, tak ada masalah. Tapi tak payah tanya banyak-banyak lah. Tanya sikit-sikit sudah. Tanya banyak pun dia kahwin juga. Tanya sikit pun dia kahwin juga. Kalau kita tanya banyak-banyak, dia tak boleh jawab pun, dia kahwin juga. Kalau boleh jawab pun kahwin juga. Gitu lah. Jadi tanya, kalau nak tanya, tanya satu dua sudah lah. Nak menunjukkan bahawasanya dia tahu. Kalau banyak-banyak, kena lempang untuk imam tu. Pasal ada berlaku di Kelantan tuan-tuan semua. Ni cerita benar. Si imam tanya lagi, dia tak boleh jawab, dah merah muka, pam, dia lempang untuk imam dia tu. Untuk imam ni apa kerja dia? Kena lempang. Sekarang tuan-tuan semua biasa untuk imam kena lempang. Tengah jadi imam pun kena lempang. Kadang kat masjid negara tu tuan-tuan, elok dia datang, kuk pom, dia lempang untuk imam. Lepas ni untuk imam, nak jadi untuk imam, bawa kayu baseball tak sebelah untuk keselamatan. Jadi tuan-tuan semua, ilmu fardu ain wajib kita kena belajar, hukum dia wajib. Ilmu lain tuan-tuan semua tak apa, tak belajar. Pasal tu dia ada klasifikasi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain wajib semua orang belajar. Fardu kifayah, maknanya fardu kifayah ni kalau orang lain belajar dah, kita tak payah. Itu fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Tarikh mudah sekali kan. Fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah.
hamba himpunkan akan dia bagi kanak-kanak. Jadi kitab ni asalnya ditulis untuk kanak-kanak, tapi rupa-rupanya bila dah siap ditulis, bukan kanak-kanak yang belajar, orang tua-tua belajar. Pasal orang tua-tua pun banyak tak tahu juga apa yang ada dalam ni. Dan perempuan yang baru belajar. Jadi asal kitab ini ditulis untuk perempuan. Pasal itu kitab ini dia sampai saja bab puasa, habislah. Puasa tak ada. Lepas pada puasa ada zakat sikit, zakat fitrah. Zakat hal lain tak ada. Jadi orang tanya pasal apa kitab ni tulis sampai bab puasa je. Zakat ada zakat fitrah sikit. Lepas tu tak ada lah, masuk bab tasawuf, habis kitab. Kerana kitab ini ditulis untuk kanak-kanak dan orang perempuan. Jadi orang perempuan pada lazimnya mereka tidak mempunyai duit, pada kebiasaannya. Kerana mereka ni ditanggung oleh suami. Suami yang menanggung isteri, tuan-tuan semua. Maka orang yang ditanggung, dia tidak ada harta, dia tak payah keluar zakat. Jadi oleh kerana kitab ni dikarang untuk perempuan, jadi tak sebutlah bab zakat. Gitu. Jadi tuan-tuan semua, asal perempuan ni dia tidak ada harta biasa je. Pasal kehidupan dia ditanggung oleh suami. Ini untung orang perempuan ni, tuan-tuan semua. Orang perempuan masa dia kecil, nafkah dia ditanggung oleh apa? Oleh mak ayah dia. Bila dia besar, dia kahwin, nafkah dia ditanggung oleh suami. Dia tak perlu buat apa, tuan-tuan semua. Nafkah ditanggung semua. Kalau tuan-tuan belajar kitab fiqh, tuan-tuan semua, naya kita orang laki-laki. Pasal itu jangan bagi orang perempuan belajar banyak-banyaklah fiqh. Takut naya kita. Tuan-tuan semua, dalam kitab fiqh, orang perempuan tak wajib masak, tak wajib basuh kain, tak wajib jemur kain, tak wajib sapu rumah, tak wajib berlakon, tuan-tuan semua. Orang perempuan dengar, oh alhamdulillah. Sebut sekali lagi Ustaz. Dia nak suruh sebut sekali lagi tu. Jadi tuan-tuan semua, tak boleh sebut banyak-banyak lah kan. Naya kat orang lelaki depan. Ini hukum. Tapi memang dalam fiqh Syafi'i begitu. Bahkan tuan-tuan semua, kalau dalam fiqh Syafi'i, kalaulah dia biasa di rumah dia dulu ada orang gaji, kalau dia minta orang gaji, kena bagi orang gaji. Itu dari segi hukum. Tapi bukan nak suruh buat begitu. Kan balik ni duduk diam. Kenapa awak tak masak ni? Ustaz kata tak wajib. Basuh baju tak wajib juga. Keras dia. Bukan nak suruh buat begitu. Itu cerita bab, kalau kita cerita bab hukum. Kalau kita sekiranya naik ke mahkamah, begitulah hukumannya. Hakim jatuhkan begitu. Tapi rumah tangga kita ni, jangan bawa masuk hukum mahkamah dalam rumah tangga. Rumah tangga kita ni binakan di atas dasar kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati. Jangan duk keras je, biasa dah duk masak-masak, tak masak pula. Pasal apa? Ustaz kata tak wajib. Abang nak masak, masak sendiri lah. Kan? Nak makan sendiri lah. Jadi tuan-tuan semua tak betul lah macam tu. Jadi maknanya perempuan ni banyak pahala. Benda tu tak wajib dan dia buat tu secara sunat, secara percuma. Jadi bila dia buat tu secara sukarela, pahala tu banyak. Gitulah nak sampaikan. Jadi oleh kerana kitab ini dikarang untuk orang perempuan, tuan-tuan semua, tidaklah disebut tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat. Biasanya karang untuk perempuan. Jadi tuan-tuan semua, tentang kitab karang khusus untuk satu kaum, tentang majlis ilmu khusus untuk satu kaum, memang ada di zaman Nabi SAW. Imam Bukhari tulis satu bab dalam Sahih Al-Bukhari, bahawasanya perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW minta dengan Nabi untuk adakan kuliah khusus untuk muslimat, untuk perempuan. Wahai Rasulullah, kami ini nak minta supaya diadakan pertemuan khusus dengan kami para perempuan ini untuk membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan kami. Kadang-kadang bila ramai-ramai ada orang lelaki-lelaki, kami malu nak tanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, bab ini, bab kuliah khusus, bab
khususkan ilmu untuk satu kaum, iaitu perempuan saja, memang ada di zaman Nabi SAW. Jadi kuliah muslimat ataupun kuliah yang diadakan khusus untuk muslimat saja, ini perkara bukan perkara baru. Perkara ini memang dah ada di zaman Nabi SAW. Jadi kitab ni pun dikarang khusus untuk perempuan, supaya perempuan dapat belajar ilmu fardu ain. Jadi tuan-tuan semua, kita kena ajar pada orang perempuan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Jangan kita biarkan begitu saja isteri kita dan anak-anak kita, terutama anak perempuan, dan hamba namakan akan dia dengan anak kunci syurga. Nama kitab ni Anak Kunci Syurga. Maknanya kalau belajar kitab ni seolah-olah dah ada kunci nak masuk syurga. Seolah-olah macam tu lah. Syurga ni dia berkunci. Jadi kalau kuncinya sebahagiannya ada dalam kitab ini. Belajar faham tu, insya-Allah boleh masuk syurga, insya-Allah. Dan hamba pohonkan akan Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas dan memberi manfaat bagiku dan bagi saudara-saudara muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ini doa dia minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kitab ini jadi ikhlas. Tuan-tuan semua, ulama dulu bila dia karang, dia minta supaya karangan dia itu ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan ada yang uji kitab tu, tuan-tuan semua. Ada setengah mereka bila karang kitab, mereka campak dalam air. Kalaulah kitab aku ni ikhlas, ya Allah kau jangan tenggelamkan. Tak tenggelam. Tu. Antaranya tuan-tuan semua mengikut cerita-ceritanya lah. Kitab Matan Ajarumiyah. Ajarumiyah ni matan nahu. Sampai sekarang pun duduk mengaji kitab tu. Kalau orang-orang mengaji bahasa Arab, kenallah kitab tu. Kitab ni tuan-tuan semua, masa pengarang dia karang, lepas daripada karang, dicampakkan ke dalam sungai. Sebelum dia campak, pengarang dia kata, sekiranya kitab aku ni aku karang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka janganlah kau tenggelamkan dia. Tak tenggelam tuan-tuan semua. Kitab tu tak masih elok. Jadi tak mustahil lah kitab tu dibaca sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Berkat kitab tu tuan-tuan semua. Banyak kitab ulama-ulama masyhur berkat. Orang duk baca dah beratus-ratus tahun baca. Bahasa payah pun orang baca. Tengok kitab-kitab Jawi tu, Syekh Daud Al-Fatani, kitab dia payah bahasa. Kan? Ejaan pun payah. Kitab-kitab Jawi lama, ejaan dia payah tuan-tuan semua. Bawaumi baca apa tuan-tuan? Bom. Kan? Kita bacanya bom, tapi dia sebenarnya bumi. Bawaumi bumi. Ini ditulis dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bom Mekah, dia kata. Dia baca gitu, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bom Mekah. Pasal tulis dal ba waumi. Anak murid pun tanya, Tok Guru, ada bom dah ke masa tu? Masa lahir Nabi dia kata kena bom Mekah. Anak murid tanya, ada bom ke masa tu? Kata dia, Tok Guru pun tak boleh nak jatuh. Ada. Dia kata, masa tu bom lagi canggih pada sekarang, kata dia. Rupanya dia baca tak betul. Dilahirkan Nabi SAW di bumi Mekah. Bawaumi itu bumi. Banyaklah tuan-tuan semua cerita-cerita baca kitab ni. Jadi maknanya walaupun bahasanya payah, tetapi orang masih mengaji, orang masih belajar, orang masih mengikuti kuliah. Kalau kitab Muniyatul Musalli itu, kitab Jawi itu karangan Syekh Daud Al-Fatani, saya rasa mana-mana tempat pun belajar. Kitab Hidayatus Salikin, saya ingat di sini pun ada, tengok dalam jadual. Hidayatus Salikin, kitab Jawi lama, dah beratus-ratus tahun, orang masih belajar lagi. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana bila pengarang itu berkat tuan-tuan semua, maka kitab dia tu Allah Ta'ala takdirkan sampai berkurung-kurung pun masih orang baca dan orang guna lagi. Itu kelebihan.
Pula bila kita belajar kitab-kitab orang-orang alim, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ni, biasanya dalam kitab itu dia akan sertakan dah terus doa. Di sini dia kata memberi manfaat bagiku dan bagi saudara-saudara muslimin. Dia doa untuk kita. Mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada sekalian orang muslimin. Jadi doa wali-wali ni tuan-tuan semua mustajab. Wali-wali ni dia doa dia mustajab. Pasal tu wali-wali ni dia minta apa pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dia nak makan apa pun Allah Taala bagi. Mana dalilnya tuan-tuan semua? Dalilnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk jumpa Maryam, dia tengok ada makanan kat tepi. Sedangkan Maryam ni dikunci dalam satu bilik, yang bilik itu hanya boleh masuknya Nabi Zakaria seorang. Maryam, mak Nabi Isa AS. Pasal apa? Pasal mak dia dulu bernazar, kalau aku dapat anak ni, aku nak jadikan dia khadam untuk Baitul Maqdis. Bila lahir, tengok-tengok perempuan yang jadi khadam Baitul Maqdis adalah laki-laki. Oleh kerana dah nazar, tunai jugalah. Jadi diasingkan laki-laki dengan perempuan. Jadi Maryam duduk seorang dalam bilik ni, dikunci, takut masuk orang. Dan yang boleh masuknya Nabi Zakaria seorang. Tiap-tiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam, dia tengok ada rezeki makanan. Tengok. Kemudian Nabi Zakaria tanya, daripada mana? Anna laki hadha? Daripada mana ini wahai Maryam? Qalat huwa min indi rabbi. Kata dia, ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa turun tuan-tuan semua. Ni wali Allah tuan-tuan semua. Dia tak payah nak susah-susah apa, pasal dia dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta je, Allah Taala bagi makan. Kita tuan-tuan semua puas minta lah nasi kandar satu, tak turun-turun. Pasal apa tuan-tuan semua? Mungkin kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ceritanya tuan-tuan semua, doa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu mustajab dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca kitab dia pun doa untuk kita. Mudah-mudahan doa dia itu kena pada kita dan kita pun mendapat keberkatan yang sama, insya-Allah. Innahu azan ke sini? Azan dah? Ke terus? Okey. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Jadi tulis itu yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuwaidim Talabatil Ilmi bil Haramil Makki. Khuwaidim tu kalau kita baca bahasa Arab, dia panggil tasghir, kecil. Khadim tu khadam lah. Bila masuk Khuwaidim, fu'ailun atau wazan fu'ail, dia maksudnya khadam kecil. Nak cerita tawadhu'nya dia, bukan kata dia ni khadam, bahkan khadam kecil. Khadam tu maknanya dah tawadhu', dah khadam kecil. Talabatil ilmi, untuk penuntut ilmu, bil haramil makki, di tanah haram Mekah. Dia nak kata dia ni khadam yang kecil untuk penuntut ilmu di Mekah. Maknanya tawadhu' tuan-tuan semua. Dia tak ada kata khadam tu dah kira tawadhu' dah, tapi masih besar lagi. Dia tak kata dia syekh, tak. Jadi orang-orang ulama-ulama dulu begitu. Pasal itu kalau kita tengok di kitab-kitab dulu, dia tulis Al-Fakirul Hakir, hamba yang hina, fakir lagi hina. Mengarangkan dia kitab ni oleh Al-Hakirul Fakir. Itu biasa ulama-ulama dulu, mereka tidak meletakkan gelaran yang tinggi kepada diri mereka, mereka tawadhu'. Jadi betul lah Nabi SAW kata, sesiapa tawadhu' ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah.
Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang pun yang tawadhu' melainkan Allah Taala akan angkat dia. Orang-orang yang tawadhu' itu Allah Taala akan angkat diri dia. Orang-orang yang tawadhu' merendahkan diri, tidak sombong, orang-orang yang sabar dengan ujian ini, ujian dunia ini, Allah Ta'ala akan angkat kedudukannya. Betul tak kita tengok ramai orang-orang yang tawadhu' tuan-tuan semua, orang angkat. Contoh, sebagai contoh saya nak cerita. Saya tuan-tuan semua, kampung saya asal Pasir Mas, Kampung Gelamas. 2-3 hari lepas ada satu pondok di kampung saya, Pondok Gelamas, terbakar tuan-tuan semua, viral kat Facebook, kat WhatsApp dan sebagainya. Pondok Gelamas itu pondok kampung saya lah tuan-tuan semua. Tok guru dia, kami kampung panggil Pak Dik Awal. Pasal dia anak bosu. Awal itu bosu lah, Pak Dik itu anak bosu lah, Pak Dik tu. Jadi tuan-tuan semua, nama dia Ishak, Tuan Guru Haji Ishak, Pak Hak pun ada orang panggil. Tuan-tuan semua, dia ni orang tak kenal, dan dia memang jenis tawadhu' tuan-tuan semua. Tak ada kata nak beza dia dengan orang lain apa semua, biasa aja. Simple, orang simple je. Kita pun kadang-kadang tak nampak dia macam Tok Guru. Dia jenis orang tawadhu'. Orang pun tak kenal, selama ni pun orang tak tahu wujudnya pondok Kampung Gelamas. Banyak orang tahu kalau Kelantan. Orang Kelantan sendiri pun tak tahu. Biasanya orang Kelantan kalau sebut pondok, Pasir Tumbuh, atau Pasir Tumbuh tu masyhur, ataupun Lubuk Tapah, Tok Guru saya dulu. Dan yang paling masyhur sekarang ni Pondok Sungai Durian, di bawah pimpinan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Pondok Gelamas ni orang tak tahu tuan-tuan semua, walaupun dia dah lama ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala buat kebakaran tuan-tuan semua. Allah Taala bagi timpakan musibah. Rupa-rupanya musibah yang Allah Ta'ala bagi itu, Allah Ta'ala nak tukar dengan benda yang lebih baik lagi. Tuan-tuan semua, dengan musibah yang dapat tu, tuan-tuan semua, serata alam orang datang. Orang Brunei pun ada datang. Orang Kuala Lumpur bagi derma. Kelab bermotosikal bagi tu. Macam-macam datang. Tengku Mahkota pun datang, Tengku Mahkota Kelantan tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, yang sebelum ni orang tak kenal pondok itu, orang tak kenal Tok Guru ni tuan-tuan semua, Allah Ta'ala angkat. Hasilnya tuan-tuan semua, yang saya boleh kata memang Tok Guru ni orang kampung saya dan saya kenal dia tuan-tuan semua, orang tawadhu'. Ini tuan-tuan semua. Pasal itu orang yang kalau dia tawadhu', dia nak sembunyi macam mana pun, kalau Allah Ta'ala nak, akhirnya zuhur, muncul juga dia lama-lama. Sama juga dengan orang yang sabar. Orang yang sabar tuan-tuan semua, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Pasal itu dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala pesan supaya kita berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kalau kita sabar tuan-tuan semua di atas ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Allah Ta'ala akan angkat kita. Pasal itu dahulu kala tuan-tuan semua, ada seorang ulama, nama dia Syekh Abdul Rahman Balhanji. Dia ni orang alim tuan-tuan semua, tapi ada satu masalah dia. Dia ada bini yang suka membebel. Dia orang alim, tapi bini dia suka ngepek. Orang Kelantan kata ngepek. Tiap-tiap hari rutin harian dia itulah bebel. Ni cerita benar ni, bukan cerita dongeng. Tuan-tuan semua, satu hari Syekh Abdul Rahman Balhanji ni dia tak tahan dah tuan-tuan semua. Dia buku-buku kain dia pergi naik bukit, masuk dalam gua. Sampai dalam gua tuan-tuan semua, dia tengok ada 2 orang lelaki-lelaki duduk dalam gua. Dia minta izin nak join sama. Kata dia boleh join, tapi syarat dia setiap kali makan kena gili-gili makan. Dan setiap kali bawa makanan itu kena bawa untuk kita bertiga, tak boleh bawa makan seorang. Dia kata apa, okey. Duk hari pertama, dia tengok kawan yang salah seorang daripada 2 tu tak ada turun cari makan apa, angkat tangan, berdoa, perak doa, keluar makanan depan. Oi, lagu ni kata dia. Sudah wali kan, gagah wali duduk kat bukit. Tak apa. Hari kedua
Hak kawan seorang lagi angkat tangan, doa-doa, turun makanan. Sudah kata dia. Hari ketiga kena giliran dia lah. Dia tak tahu nak buat apa, angkat tangan juga doa, turun juga makanan. Tapi makanan hak turun dia tu lagi sedap daripada hak dua orang tu. Hak dua orang tu pening. Apa hal? Dia pun tanya, kenapa makanan tuan ni lagi hebat pada saya, pada kami berdua ni? Apa doa yang tuan baca, yang kami doa ni makanan biasa, yang tuan punya tu lagi hebat? Dia kata, tuan cerita dululah. Jadi hak dua orang tu pun ceritalah. Kata dia, kami ni datang ke sini atas arahan Tok Guru kami, suruh beribadat sini. Jadi Tok Guru kami kata, tentang makanan tak payah risau. Tiap-tiap kali kamu nak makan, angkat tangan, mintalah doa pada Allah Ta'ala dengan berkat. Itu tawassul lah pada ahli sufi. Di sisi ahli sufi, tawassul dengan Syekh Abdul Rahman Balhanji. Dia pun tak tahu nama dia tu. Rupa-rupanya dia dah jadi wali. Dia tak sedar diri dia tu jadi wali. Dia tak tahu tuan-tuan semua. Bila kawan dua orang tu sebut, terkejut dia. Nama apa? Syekh Abdul Rahman Balhanji. Kata dia, akulah tu. Tuan ke? Oh, patut lah. Tuan baca doa apa tadi? Aku tak tahu nak baca apa. Aku pun angkat tangan, ya Allah, macam doa dan berkat doa, hak orang tu, dua orang tu berdoa, turunkan makanan ni Allah. Turun hak lebih baik. Rupanya dia tawassul dengan diri dia sendiri. Dah selesai gitu, kata balik lah, kita dah jumpa wali dah, kata dah tak ada apa, aku pun dah jadi wali dah, kata dia. Turun bawah, turun balik ke rumah, tuan-tuan semua. Sampai ke rumah, ketuk pintu nak masuk rumah. Bini kata apa? Tidur luar. Dia pun dengar, tak apalah kot, pasal aku sabar tu jadi wali, tak apa, sabar lagi ya. Nah, pasal dia bersabar, hak bebe tu dah jadi wali dia. Jadi dia pun tak apalah, malam ni bersabar. Duduk tidur kat luar. Subuh pagi esok, bini dia buka pintu, kejut dia, bang, bangun. Dia bangun, bangun dah subuh. Dia pun celik mata. Kan, baru abang tahu, rupa-rupanya sebab sabar abang kerana saya membebel, itulah yang menyebabkan abang menjadi wali. Rupanya bini dia pun tahu. Pasal apa bini dia tahu, tuan-tuan semua? Rupa-rupanya bini dia wali besar lagi daripada dia. Mana apa, tuan-tuan? Dua pengajaran. Pengajaran pertama, orang-orang yang sabar dengan lenteran bini ni boleh jadi wali. Tuan-tuan kena sabar. Yang kedua, perempuan yang rajin beletik ada peluang jugalah untuk jadi wali. Kan, wallahu a'lam, mungkin amalan lain lah, wallahu a'lam. Tapi maknanya mungkin Allah Ta'ala nak uji dia, dihantarkan isteri dia sebegitu. Itu cerita benar, tuan-tuan semua, bukan cerita dongeng. Ada cerita dongeng satu lagi, itu bulan depan lah, insyaAllah. Jadi malam ni, tuan-tuan semua, tu dah cerita. Kemudian nak habiskan itu, Makkatul Mukarramah pada 18 hari bulan 9. Bulan 9 tu bulan apa? 1383. Bulan 9 bulan apa? Bulan 9. Bukan bulan Ramadan. Okey, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Bulan 9 apa? Ramadan lah. Maknanya kitab ni siap dikarang bulan apa? Bulan Ramadan. 18 bulan 9 1383 Hijrah. Mana 18 Ramadan. Siap dikarang pada 18 Ramadan tahun 1386. Kemudian tahun Masihnya pada 12 hari bulan 2 tahun 1963. Nah, siap dikarang tahun 1963. Tahun 60-an lah. Mana kitab ni dikarang zaman apa, tuan-tuan semua? Zaman Agogo ke Pok Yeye? Zaman tahun 60-an. Jadi maknanya ramai ulama di zaman tu, tuan-tuan semua. Jadi kemudian kita akan masuk pada bab pendahuluan. Tu pendahuluan tu kita jumpa bulan depan pula lah. Jadi untuk kuliah saya ni, tuan-tuan semua,
Biasanya hujung saya akan buka untuk tuan-tuan soal. Ada soalan apa, kemuskilan agama, tuan-tuan semua, saya akan jawablah satu dua. Kalau saya dapat jawab, kalau saya tak dapat jawab, senang saja jawapannya, wallahu a'lam, mudah aja. Ataupun saya tanya orang lain, gitu. Jadi tuan-tuan, mana di samping kuliah ni tuan-tuan boleh bertanya, tak ada apa-apa masalah, tidak ada sebarang bayaran dikenakan untuk soalan itu, dan tidak ada GST. Boleh bertanya insya-Allah. Jadi sama ada direct nak tanya pun boleh, nak tulis pun boleh insya-Allah. Nak tulis hantar sini pun boleh, nak direct ustaz pun boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, yang selebihnya itu pendahuluan itu kita sambung bulan depan lah insya-Allah. Setiap Sabtu yang kedua kita jumpa di sini dengan temu janji kita dengan anak kunci syurga insya-Allah tuan-tuan semua. Jadi malam ni ada soalan ke? Ada? Tak ada. Okey. Kalau tidak ada, insya-Allah kita jumpa bulan depan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana fakkihna fakkih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.